Shalom semua, selamat datang dan salam sejahtera kepada semua jemaah-jemaah BM. Sekarang mari kita bersatu dan bersiap sedia bersatu dalam doa senyap. Mari kita mendengar sebuah lagu, mari kita nyanyi lagu ini, puji dan sembah bersama. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan hajab jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Karena itu, ajarlah kami ya Bapa, menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu
Yesus kami bersyukur padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di syurga, kami berterima kasih sebab Engkaulah Tuhan kami. Ajarlah kami Tuhan, ajarlah kami setiap hari, supaya firman-Mu disimpan dalam hati kami, dari semasa ke semasa. Hari-hari kami mengikuti perintah-Mu Tuhan, mengikuti ajaran-Mu Tuhan. Pada petang ini, kami ingin datang ke hadirat-Mu Tuhan dan memahami kata-kata yang bijaksana, yaitu berhikmah. Kami bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pada petang ini ialah kata bijak tidak takut banyak. Kata bijak tidak takut banyak. Dulu ada sebuah cerita tentang seorang anak yang bercakap. Kalau dia bercakap buruk, mulut dia akan dipenuhi oleh pasir. Kalau dia bercakap baik, mulut dia akan dipenuhi dengan bunga dan batu permata. Dalam cerita ini, kalau kita lah anak itu, kita mahu mulut kita dipenuhi oleh pasir atau bunga dan permata. Topik dulu, bulan lepas, kita bincang tentang jangan banyak bercakap. Sebab banyak bercakap mudah membawa masalah, menunjukkan kebodohan dan menyebabkan kemiskinan. Hari ini kita berbincang tentang apabila kita harus bercakap, apakah kata-kata yang harus kita keluarkan, kita katakan. Kata bijak tidak takut banyak. Dalam buku Amsal bab 25 ayat 11 cakap sedemikian. Seperti buah epal emas bertata perak. Demikianlah kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya. Ya, itulah kata bijak. Tidak takut banyak. Kita mesti banyak kata mengeluarkan kata bijak. Yang pertama, bercakap dengan benar dalam kasih. Dalam buku Efesus bab 4 ayat 15, dia cakap, sebaliknya kita sentiasa bercakap benar dalam kasih dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia yang menjadi kepala, yaitu Kristus. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia yang menjadi kepala, yaitu Kristus. Kita mesti sentiasa bercakap benar dalam kasih. Bercakap benar harus ada keberanian yang banyak. Tetapi kebanyakan orang memilih simpan kata-kata benar dalam hati kerana takut menyakit hati orang lain dan menyebabkan mereka tidak mau berkawan dengan kita. Kasih yang benar iaitu menunjukkan kesalahan orang lain. Walaupun tidak menyenangkan hati, tetapi kalau teguran itu adalah benar, kita akan memenangkan hati dan keyakinan mereka. Sesiapa yang menegur seseorang, akhirnya akan lebih disayangi. Tengok, sesiapa yang menegur seseorang, akhirnya, bukan pertama, akhirnya akan lebih disayangi daripada orang yang mengampu dengan lidahnya. Buku Amsal bab 28 ayat 23. Jadi kita mesti bercakap dengan benar dalam kasih. Pada akhirnya kita akan lebih disayangi daripada orang itu. Kedua, bercakap dengan lemah lembut. Bercakap dengan lemah lembut. Dalam buku Amsal bab 15 ayat 1 sampai 2, jawapan yang lemah lembut meredakan murka,
tetapi perkataan yang tajam membangkitkan amarah. Lidah orang arif menjadikan pengetahuan menarik, tetapi mulut orang bodoh meluahkan kebodohan. Sini, kata-kata yang lemah lembut bukan kata-kata yang manis dan kata-kata yang menipu. Kata-kata yang lemah lembut seperti perkataan yang digarami. Perkataan yang digarami, simpan banyak garam, digarami oleh kebijaksanaan yang dicatat di buku Kolose bab 4 ayat 6. Perkataan ini digarami dengan kebijaksanaan. Selepas orang lain mendengar keteguran ini, dia tidak membantah semula. Dia tidak akan membantah semula dan juga meredakan suasana yang murka. Semua suasana murka akan diredakan. Seperti buku Amsal cakap, jawapan yang lemah lembut meredakan murka. Meredakan murka. Kata-kata yang lemah lembut ialah tanda hidup orang hikmah dan membawa hidup juga. Jadi, hari ini kita mesti bercakap dengan lemah lembut. Bercakap digarami dengan kebijaksanaan. Yang ketiga, bercakap dengan bijak. Bercakap dengan bijak. Buku Amsal bab 20 ayat 15 cakap sedemikian. Ada emas dan banyak batu permata, tetapi bibir yang berpengetahuan ialah permata yang paling bernilai. Ada emas dan banyak batu permata. Banyaknya emas, banyaknya batu permata. Tetapi bibir yang berpengetahuan ialah permata yang paling bernilai. Dalam buku Amsal, bibir orang bijaksana menyebarkan pengetahuan. Kawan-kawan suka berbual-bual selepas makan dan tidak sengaja akan bercakap bukan orang lain. Tetapi orang yang berhikmat tidak akan bercakap bukan-bukan. Tetapi mereka akan bercakap dengan bijaksana. Dan orang lain mendengar akan mendapat kebijaksanaan juga. Dia bukan ikut hawa nafsu sendiri untuk bercakap. Tetapi dia cakap apabila perlu. Apabila ada keperluan untuk meluahkan perasaan, meluahkan kata-kata, perkataan, barulah dia bercakap. Itulah orang yang berhikmah, orang yang bijaksana. Keempat, bercakap mestilah tepat pada waktunya. Bercakap dengan tepat pada waktunya. Seperti buku Amsal bab 25 ayat 11 dia cakap, seperti buah apel, emas bertata perak. Demikianlah kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya. Seperti buah apel. Wah, bertata perak. Wah, cantiknya gambaran ini. Demikianlah kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya. Kata yang bijak, kata yang baik, itulah kata yang baik, mesti bercakap tepat pada waktunya. Selain isi dalam kata perkataan mestilah baik, mestilah sangat penting, masa bercakap, waktu bercakap juga sangat penting. Kita harus tahu bila menegur, dan bila harus menghibur mereka. Oleh itu, kita harus mengikut panduan roh, dibantu oleh Roh Kudus dan memberi kata-kata yang hikmah dan bercakap dalam masa yang tepat. Kita bukan sahaja ada kata-kata baik, kata-kata hikmat sahaja, tetapi mesti bercakap dalam masa yang tepat. Bagaimana? Kita mesti berdoa mengikut sentuh hati Roh Kudus supaya kita boleh bercakap dalam masa yang tepat. Yang akhir sekali, kelima, kita mesti bercakap dengan baik.
bercakap dengan baik seperti berrahmat dengan orang lain. Bercakap dengan baik. Seperti buku Amsal bab 22 ayat 11. Sesiapa yang menyukai kesucian hati dan santun bicaranya akan menjadi sahabat raja. Wah, sini cakap sesiapa yang menyukai, yang suka kesucian hati, hati yang suci, dan bicaranya bersopan santun, bermulia, akan menjadi siapa? Sahabat raja. Bukan sahaja sahabat ketua menteri ke perdana menteri, bukan. Tetapi sahabat raja atas raja. Wah, inilah sangat penting, yaitu Yesus Kristus adalah raja atas raja. Kita akan menjadi sahabat Yesus dan juga anak Allah, anak Allah. Seseorang yang dapat bercakap dengan baik, dialah seseorang yang suci hati. Sesiapa yang suci hati, dia akan melihat Tuhan. Dia akan menemui Tuhan, akan mengetahui Tuhan. Dia harap kepada Allah dan tidak cemburu akan kebaikan dan keselesaan orang lain. Dia juga boleh memaafkan keburukan orang lain. Kata-kata yang baik ialah mengucapkan kata-kata bersyukur. Sentiasa bersyukur dengan orang lain. Kata-kata memuji orang lain. Pujilah orang lain. Dan kata-kata menggalakkan orang lain. Itulah bercakap dengan baik. Yang pertama, bersyukur. Pujian, memuji orang lain. Dan menggalakkan, membina keyakinan orang lain. Akhirnya, soalan refleksi untuk minggu ini. Bagaimana kita harus belajar bercakap dengan bijak? Bagaimanakah kita harus belajar bercakap dengan bijak? Yang kedua, bagaimana kita harus tahu bila kapan harus ditegur? Kita harus menegur dan bila kapan harus dihibur. Bila kita harus menghibur orang lain. Jadi dua soalan refleksi, kita boleh sentiasa fikir dalam seluruh kehidupan dalam minggu yang seterusnya. Setakat sini sahaja dan mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di syurga, terima kasih sebab Engkau memberikan semua kata-kata yang bijaksana kepada kami. Kami sini ingin mempelajari semua kata-kata hikmat dan bercakap dengan tepat pada masanya. Kami ingin berdoa Tuhan membantulah kami. Setiap hari selalu membuat refleksi dan memikir bagaimana menggunakan percakapan yang bijak untuk membina orang lain, untuk memuji orang lain dan sentiasa ada hati bersyukur dengan orang lain. Terima kasih Tuhan memberkati kami masa pada waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai sini saja. Terima kasih dan salam sejahtera. Bye-bye. Tuhan memberkati kita.